Assalamualaikum, salam Sabtu, Julai 24, 2021, 3:25 petang. Antara pertanyaan yang paling banyak ditanya, walaupun saya dah pernah bagi tahu, apakah nilai perpelainan? Sebab semua orang tahu yang ni adalah moving average. Yang ini saya dah terangkan dengan jelas, ini saya dah terangkan dengan jelas. Cuma yang ini kadang-kadang saya bagi tahu, kadang saya tak bagi tahu. Tapi saya dah pernah tunjuk. So, video kali ni saya nak ceritakan apa nilai ini dan kenapa saya pilih. Selamat menonton. Jadi pada siapa yang pernah baca Nota Teknikal Group STZZFY ni yang terakhir diupdate pada 28 Februari 2018, saya dah pernah ceritakan benda ni. Ada dia punya ni. Pada muka surat 200 sehinggalah ke bawah. Cara nak beli pun pernah ditunjukkan. Dan benda inilah yang saya ulang-ulang cerita sepanjang daripada Trendman Guide, Trendman Naked sampailah kepada sekarang Trendman Cycle. So kat sini, paling atas ni adalah support. Kalau dalam keadaan dia bullish support. Yang kedua ni, support lah. EMA 28, 21. Dan bawah ni saya tulis itu antara EMA 40 sampai 60. Maksudnya, yang purple line tu awak boleh pilih mana-mana satu. Sama ada 40 sampai 60. Saya dah limitkan kat situ. Boleh guna. Dan yang terakhir saya pernah beritahu semasa dalam video ni, masalah trader, dia masalah pada dia punya last-last tu ada diterangkan. Untuk kali ni saya nak ulang balik. So untuk moving average ni, bila kita belajar, saya rasa siapa-siapa pun kalau mula-mula belajar technical analysis, melihat chart, benda pertama yang dia akan belajar selalunya lah moving average. Itu benda pertama yang selalunya belajar. Kalau kata ada orang belajar technical tapi tak ada belajar pasal moving average, mungkin dia belajar tapi dia tak sedar. Contoh macam dia kata dia cuma belajar MACD. Saya tak guna moving average ni semua. Saya pakai MACD. MACD tu sendiri adalah moving average. Jadi semua orang akan belajar moving average. Kemudian akan timbul satu persoalan pula, moving average berapa nak pakai. Kalau kita baca mana-mana buku ataupun apa sajalah yang selalunya common, dia akan kata 20, 50, 100, 200. Okay, ini common dalam buku. Dan kita ada MA atau EMA. Ini pun dah diterangkan, nanti boleh cari balik lah apa beza MA dengan EMA. Secara umumnya beza dia cuma pengiraan dia agak berbeza dan rupa bentuk dia. Kalau kita letak sebelah by sebelah, MA tu dia punya kalau lengkuk dia lebih cun. Kalau EMA tu sebab dia pergerakan dekat dengan harga, dia akan macam bergerigi sikit. 20, 50, 100, 200. Itu kalau kita belajar secara umum. Macam baca buku dan tengok YouTube. Lepas tu, kalau kita pergi lebih dalam, maksudnya kita belajar dengan orang ke, ataupun belajar dengan yang ada beberapa pengalaman, kemungkinan kita akan belajar nombor yang agak berlainan. Mungkin 10 ni dia bertukar jadi 10, 20. Mungkin 50 ni akan bertukar jadi 30 lah, contoh 100 ni akan kecilkan balik, mungkin jadi kepada 40. Dan 200 ni mungkin jadi 160 ke. Itu banyak nombor. Kemudian, bila kita masuk pula tim-tim belajar teknik-teknik rahsia, group rahsia, paid service, F1 kelas, whatever, nombor pun berubah lagi. Kemungkinan besar yang kecil ni akan jadi, mungkin jadi 3, yang ni jadi 7, mungkin ni jadi 11, ni mungkin jadi 20, 1 ke, ataupun ni ada, saya tengok ada pakai 61. Okey, nampak tak perubahan dia? Kalau umum di sini, lepas tu kita belajar yang mula kita berdasarkan pengalaman orang, lepas tu kita cuba masuk teknik-teknik rahsia, ni. So nombor dia berubah. Tapi walau berubah macam mana sekalipun, saya kata kalau chart tu sedang trending macam ni, awak pilihlah apa nombor pun, mereka akan tunjuk benda yang sama. Akan tunjuk benda yang sama juga. Apa saja teknik pun, indikator ke apa ke, kalau orang tu tunjuk indikator dia pada chart yang sedang menaik macam ni, insyaAllah berjaya. Sebab apa? Chart ni memang sedang naik. Ataupun kalau untuk yang counter trendnya menurun ke bawah, kalau dia sedang trending, tunjuklah apa saja indikator, teknik, signal, memang akan berjaya. Sama juga macam saya punya cycle ni. Kalau dia sedang menaik macam ni, senang sampai breakout, target, breakout, kena cut loss. 2 untung, 1 rugi. Yang rugi ni lah menggelupur. Kata tak bagus. Ni, yang untung ni, breakout, target, breakout, rugi. 50-50. So balik pada moving average. So, bila dah banyak-banyak nombor tu, mungkin kita akan jadi confused. Okay. So, saya sejak bila saya dah fokus pada yang Trendman Cycle, Trendman Guide ni, Trendman ni yang ada color ni,
Of course, yang bila letak color atau bentuk macam ni, saya terus terang saya kata saya cuba tiru apa tu, software dari China tu yang mahal tu. Lupalah. Tapi ada dalam nota ni. Saya lupa nama software tu. Ada dalam ni yang kata ada jerung-jerung lah, duit apa semua tu. Lupa lah. Boleh-boleh. Tiba-tiba boleh lupa pula. Tapi dalam nota ni ada diterangkan. Saya cerita. Saya cuba buat bentuk tu sendirilah. Kemudian sampai satu masa saya gunakan memang macam-macam nombor. Dan bila saya sampai, bila saya belajar dengan FY, belajar dengan ZZ, pun saya bertukar lagi. Maksudnya dia dah daripada moving average yang saya biasa pakai, saya terus bertukar jadi apa yang ZZ pakai. Maknanya pencarian holy grail saya tu dah berhenti. Saya berhenti sebab apa ya? Sepanjang kita bertukar-tukar moving average ni. Moving average ni saya apa nombor pun saya dah pakai lah. Even MACD yang 25 pun saya dah pakai. Tapi sampai sekarang saya tak guna pun. Mungkin berjaya pada orang tapi tak berjaya pada saya lah. Setiap kali kita bertukar, contoh sekarang kita pakai yang sekarang ni, lepas tu dalam seminggu dua kita baca pula orang dia bertukar nombor, kita pun bertukar. Akhirnya kita tak ada satu titik nota tau. Asyik bertukar je nombor moving average. Sedangkan moving average ni tujuannya hanya nak tunjuk trend. Kalau saya guna dia untuk tunjuk trend dan kawasan-kawasan untuk pullback. Kawasan untuk pullback dan juga saya nak tengok support dan resistance ni lah. Ni nak tunjukkan trendnya, sokongan trend apa semua. So kalau awak selalu bertukar-tukar nombor, asyik tukar, awak akan terlepas yang ni. Isi penting yang kita nak kena tahu dalam trading adalah ketika harga dia sedang bergerak, kat mana kita nak entry, kat mana kita nak exit, kat mana kita nak ambil take profit, kat mana kita nak letak stop loss. Berbanding dengan sibuk dengan nak bertukar nombor. Saya bukan kata nombor-nombor lain tak bagus. Saya cuba jelaskan. Kalau awak dah ada nombor yang awak biasa pakai, contohlah, awak pakai katalah 3 moving average, awak pakai 5, 7, 11. Cuba kekalkan 5, 7, 11 tu sampai bila-bila, tak kisah apa chart, dan cuma fokus pada ketika mana nak cari entry-entry ni. Itu lebih baik daripada awak sibuk nak bertukar-tukar nombor. So, ini saya nak terangkan. Sebelum tu mungkin saya kena aktifkan balik yang belah bawah ni sebab yang ni kan hijau dia tu saya kurangkan. Okey. Nampak hijau Jadi cerita dia, kalau ketika keadaan bullish ni warna merah, tu yang atas ni saya guna EMA. Saya bagi tahu kenapa saya guna EMA 8. Bawah ni 21, yang bawah purple ni 42, dan satu lagi sebab dalam ni sebenarnya ada 4, dia panggil long direction. Saya padam sebab trendman cycle ni saya tak fokus sangat pada yang bawah-bawah kan, jadi saya cuma fokus pada atas. Jadi sebab tu saya padam 200 ni. Saya hilangkan sajalah. Tapi yang ini kenapa 200 MA? Kenapa tak EMA? Kita dia senang saja. Bila saya dah sebelum ni memang saya pakai nombor lain. So bila saya start belajar dengan FY apa semua, dia pakai 821 pula. So pun tak nak kena tukar lah. Yang EMA 42 ni memang banyak kali saya tukar. EMA 200 saya tak pernah tukar. Memang saya pakai EMA 200 tu. Kenapa saya pilih semua ni? Pertama, ini adalah kali terakhir yang saya belajar dengan orang. Ini adalah nombor terakhir yang saya test, dan keseluruhannya adalah yang terakhir saya decide tak nak lagi mencari nombor-nombor holy grail. Saya kata, that's it. Ini adalah terakhir. Jadi ke tak jadi ke, saya akan fokus pada sini. Tinggalkan masalah-masalah mencari nombor-nombor ajaib ni dan hanya fokus pada trading dekat bahagian harga ni. Ini semua saya tak nak tukar. Sebab tu dia jadi macam tu. 8, 21, 42, 200. Itu pun MA. Kalau ditakdirkan pada ketika saya kata decide nak berhenti cari nombor tu, mungkin kepada tu saya guna EMA. EMA lah jadi dah. Kalau kat sini kata 42 ni saya pakai 52. 52 lah jadi dah. Kalau yang ni 8, katalah saya pakai 10. 10 lah jadi dah sampai sekarang. Simple je. So saya dah bagi tahu itu nilai dia. Dan kenapa 42? Kenapa tak 50? Sepanjang masa yang saya tengok, kalau kita tengok pergerakan harga lah, kita ambil harga, ambil volume leaders dan kita cek yang perubahan harga iaitu di. Macam saya bagi tahu banyak kali, saya tak suka tepat-tepat. Saya tak suka yang dalam keadaan orang kata tepat.
Kalau saya pakai 50, kebanyakan masa, contoh, sekejap. Dalam kebanyakan masa, kalau saya pakai 50 tu akan, yang ni 42 kan, 50 tu selalunya akan duduk bawah sikit. Dan harga tu akan jadi macam tepat-tepat. Bagi saya, bila mata saya tengok, kalau tepat-tepat tu, saya macam tak dapat nak terjemahkan dia. Sebab dia jadi terlalu tepat. Kadang-kadang dia cuma mantul je. Lepas tu tak jadi apa-apa. Sebab tu saya kurangkan daripada 50 tu, saya kurang dan tinggal 42. Jadi bila saya dah stop memilih nombor-nombor tu, saya gunakan ciri-ciri yang biasa berlaku ketika 42 ni. Contoh macam ni, walaupun terlebih, kata baik pakai 50 kat cantik kat sini. Cantik untuk cat ni, cuba tukar cat lain. Kadang-kadang ikut, kadang tak kan. Jadi saya gunakan apa yang saya faham dengan cat apabila harga sampai kat area 42 ni dan apa dia buat. Dekat situ, kalau nak cari macam ni, kena jadi kecil-kecil kan. Macam itulah. Maksud dia, kenapa tak pakai 50, kenapa pakai 42? Sebab saya tak nak setepat-tepatnya. Tapi orang kata macam tak logik lah kan. Dia bukan masalah logik tak logik, dia kepercayaan. Awak nak pakai 50, pakailah. Sebab tu saya pernah trend naked. Dalam trend naked ni, awak boleh tukar apa saja nombor yang nak. Ni trend naked Okay, trend naked EMA 20 ni lama punya sure. Okay, 50. So awak tengok 50. Nampak tak perbezaan dia yang saya bulatkan tadi? Dia kena kat tepat-tepat kan, lepas tu tak kena. Kena potong sikit ni, saya hidupkan balik. Nampak tak sedikit perbezaan dia? Saya tak nak setepat-tepatnya. Saya nak, sebab saya lebih fokus pada area. Okay lah, cukup. Saya rasa itu saja penerangan ringkas pasal moving average ni. Dan kalau boleh, tak ada lagi lah yang bertanya. Sebabnya, bila orang tu bertanya, abang pakai purple line ni berapa nilai? Saya boleh jawab 42 EMA. Tahu tak apa jadi lepas tu? Abang, kenapa pakai 42? Kenapa tak pakai 50? Okay, katalah saya cerita benda yang sama. Lepas tu dia akan tanya, saya tengok 50 ni lebih baik lah bang. Jadi cerita yang soalan pertama hanya tanya apa nilai purple line, akan berterusan, berlanjutan menjadi satu benda yang tak memberikan faedah. Saya dah buat time cycle, saya dah kata fokus pada breakout, target, breakout, tak loss, breakout, target. Tapi selalu tanya benda-benda yang tak mendatangkan hasil. Okay lah, saya rasa itu saja penerangan. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.